Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua. Saya Zabrina Aman Rafi'i mewakili rakan-rakan penulis bersama yang lain iaitu Profesor Dr. Haji Zamri Mahmud, Haryati Sumar, Nik Asmidan Long Ahmad dan Siva Jyoti Gunaseharan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan kertas kerja seminar saya yang bertajuk Tahap Penguasaan Kemahiran Pembinaan Ayat dengan menggunakan imbuhan apitan dalam kalangan murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Daerah Kelang. Kemahiran pembinaan ayat dalam kalangan murid sangat penting bagi membolehkan murid dapat menghasilkan struktur ayat yang betul. Aspek tata bahasa terangkum dalam bidang morfologi yang mempunyai cakupan ilmu yang luas dan salah satu aspek ialah pengimbuhanan kata. Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Pengimbuhanan ialah proses membentuk perkataan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar dan imbuhan dibahagikan kepada 4 jenis iaitu imbuhan awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Aspek pembinaan ayat pula terangkum dalam bidang sintaksis. Ayat merupakan satu rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Bagi permasalahan kajian, proses pembelajaran bahasa tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan atau kesalahan. Dalam hal ini, merujuk kepada penguasaan imbuhan, menurut Nur Hashimah dan Ahmad Arif 2009, makna yang diberikan pada suatu imbuhan agak luas yang kadang-kadang bertindih dan secara tidak sengaja boleh menimbulkan kekeliruan dan kesilapan dalam penulisan. Menurut Yahya 2005, masalah dalam penguasaan imbuhan ini menjadi masalah yang umum dalam masyarakat kita. Hal ini disokong oleh Ernie Jacinta, Haniza dan Siti Asnah 2011 yang menyatakan bahawa murid kurang memahami penguasaan salah satu imbuhan apitan iaitu imbuhan me, kan dan mei semasa pengajaran guru. Keadaan ini menyebabkan murid sering mengambil masa yang lama apabila diminta oleh guru untuk membina ayat. Mereka juga merasa tidak yakin setiap kali diminta untuk membina ayat. Fenomena ini menyebabkan murid berasa takut untuk mencuba membina ayat. Hal ini disokong oleh Gandasari dan Rafidah 2012 yang mendapati bahawa semakin ramai murid menghadapi masalah menggunakan imbuhan yang tepat, baik dalam penulisan maupun pertuturan. Maka jelaslah bahawa seseorang murid menghadapi masalah dalam penguasaan imbuhan apitan. Murid itu akan menghadapi kesukaran dalam penulisan. Berdasarkan permasalahan yang telah dibincangkan tadi, maka objektif kajian ini adalah untuk pertama, mengenal pasti tahap penguasaan imbuhan apitan dalam kalangan murid tahun 5 di sebuah sekolah kebangsaan daerah Kelang. Yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran penyusunan ayat dalam kalangan murid tahun 5 di sebuah sekolah daerah Kelang. Yang ketiga, mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan dalam kalangan murid tahun 5 di sebuah sekolah daerah Kelang. Dan yang terakhir, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan terhadap tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Baiklah, kita beralih kepada metodologi kajian. Reka bentuk yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif iaitu kaedah tinjauan responden terdiri daripada 100 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah daerah Kelang. Responden dipilih secara persempelan mudah dan instrumen yang digunakan ialah soal selidik demografi responden yang diubah suai daripada kajian Nurul Azwa 2020. Yang seterusnya ialah set ujian imbuhan apitan yang terdiri pada 30 soalan daripada koleksi soalan ujian dan peperiksaan pelbagai negeri. Permakahan set ujian ini dilakukan secara manual mengikut skala skor saranan Abdul Aziz 1996. Penganalisisan data pula menggunakan SPSS dan data dipersembahkan secara statistik deskriptif dan juga inferensi dan skor min berpandukan skala kajian Sumarni dan Zamri pada tahun 2018 yang telah diubah suai. Baiklah, kita beralih kepada dapatan kajian. Jadual berikut memaparkan maklumat demografi responden yang terdiri pada kategori jantina, bangsa, tempat tinggal dan grade. Jantina untuk kajian ini, lelaki terdiri pada 45 orang dan perempuan terdiri pada 55 orang. Bangsa Melayu merupakan majoriti dalam kajian ini di mana 98 terdiri pada bangsa Melayu dan kemudian India ada seramai 2 orang. Kemudian tempat tinggal yang paling majoriti dalam kajian ini ialah di bandar iaitu 65 orang dan luar bandar 35 orang. Manakala grade A
responden yang mendapat grade A ialah 15, B 50, C 20, D 10 dan E 5. Dapatan objektif 1. Berdasarkan jadual yang dipaparkan ialah mengenai analisis tahap penguasaan imbuhan apitan. Berdasarkan jadual ini, item bagi soalan 1 hingga 10 yang telah dijawab oleh 100 orang responden menunjukkan peratusan item jawapan salah yang ketara berbanding item jawapan yang betul. Bagi item soalan 1, soalan 2, 5 dan 6, sebanyak 78% responden memberikan jawapan salah. 22% responden saja memberikan jawapan yang betul. Bagi item soalan 8, sebanyak 83% responden memberikan jawapan salah dan item 10 pula menunjukkan 81 responden memberikan jawapan yang salah. Manakala soalan yang menunjukkan peratusan tertinggi untuk jawapan yang betul ialah soalan pada nombor 7, iaitu sebanyak 25% responden memberikan jawapan yang betul. Berdasarkan jadual min, tahap penguasaan imbuhan apitan dalam kalangan murid secara keseluruhan adalah rendah dengan nilai min bersamaan dengan 2.10 dan nilai sisian piawai bersamaan 1.291. Oleh itu, murid ini didapati mempunyai tahap penguasaan yang rendah berdasarkan pilihan jawapan yang telah dibuat. Dapatan objektif 2. Berdasarkan jadual yang dipaparkan ialah mengenai analisis penguasaan kemahiran penyusunan ayat. Berdasarkan jadual ini, dapat diperhatikan bahawa peratusan jawapan betul lebih tinggi berbanding jadual sebentar tadi. Item soalan 1 menunjukkan 71% responden menjawab dengan betul. Manakala item soalan 2, soalan 3, 9 dan 10 menunjukkan peratusan melebihi 50% responden dapat menyusun ayat yang diberikan menggunakan struktur ayat yang betul. Manakala item soalan 6 menunjukkan peratusan tertinggi untuk jawapan yang salah sebanyak 64% responden memberikan jawapan tidak tepat bagi soalan tersebut. Berdasarkan jadual min pula, tahap penguasaan kemahiran penyusunan ayat dalam kalangan murid secara keseluruhan adalah sederhana, iaitu dengan nilai min ialah min bersamaan 4.98 dan sisian piawai 1.363. Berdasarkan jadual ini, didapati murid-murid sederhana mahir dalam kemahiran penyusunan ayat. Kebanyakan murid dapat menyusun ayat menggunakan struktur yang betul. Seterusnya, kita berbalik kepada dapatan objektif 3 iaitu tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan apitan. Berdasarkan jadual ini dapat diperhatikan bahawa peratusan jawapan yang betul adalah lebih rendah. Item soalan 1 hingga 10 menunjukkan lebih 70% responden memberikan jawapan yang salah. Persamaan peratusan adalah pada item soalan 1 dan 2 menunjukkan 27% responden menjawab betul. Item 3 dan 10 menunjukkan sebanyak 26% menjawab betul dan item 4 dan 5 menunjukkan 21% responden menjawab dengan betul. Manakala item soalan 7 menunjukkan peratusan terendah untuk jawapan betul sebanyak 18% bagi soalan tersebut. Berdasarkan jadual min pula, tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan apitan dalam kalangan murid ini secara keseluruhannya adalah rendah, iaitu dengan nilai min bersamaan 2.36 dan sisian piawai 1.132. Dapat disimpulkan di sini bahawa murid ini lemah dalam kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada dapatan objektif 4 iaitu perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan terhadap tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Jadual menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan dalam kalangan murid di sekolah ini berdasarkan jantina dengan nilai T bersamaan 1.623 dan nilai signifikannya 0.108. Jika dilihat dari segi nilai min, murid perempuan min bersamaan 9.62 dan sisian piawai 2.014 mencatatkan tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan lebih tinggi sebenarnya berbanding dengan murid lelaki iaitu min sama dengan 8.93 dan sisian piawai 2.199. Walau bagaimanapun, hipotesis null yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan berdasarkan jantina gagal ditolak kerana nilai signifikannya
0.108 iaitu P lebih besar daripada 0.05. Dengan kata lain, tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan dalam kalangan murid tidak dipengaruhi oleh jantina. Murid lelaki dan murid perempuan mempunyai tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan yang sama. Baiklah, kita balik kepada perbincangan. Perbincangan pertama mengenai tahap penguasaan imbuhan apitan. Daripada data-data yang telah dinyatakan tadi, didapati murid-murid lemah dalam penguasaan imbuhan apitan. Data min menunjukkan skor yang rendah kerana murid memilih perkataan imbuhan apitan yang salah bagi ayat yang diberi. Murid-murid mengalami kekeliruan memilih perkataan imbuhan apitan yang betul bagi ayat. Dapatan ini selari dengan kajian Zaharani dan Nur Hashimah 2010 iaitu penggolongan DE sebagai apitan boleh mengelirukan pengguna bahasa kerana terdapat beberapa imbuhan yang bentuk dan struktur binaannya sama seperti kedua-dua imbuhan tersebut tetapi tidak pula digolongkan sebagai apitan kata kerja. Misalnya apitan diperse-i dan dipersekan dalam kata dipersetujui dan diseragamkan. Perbincangan mengenai tahap penguasaan kemahiran penyusunan ayat. Murid-murid sederhana mahir dalam penguasaan kemahiran pembinaan ayat dengan menyusun perkataan. Data min menunjukkan skor yang sederhana kerana murid mahir menyusun perkataan bagi menghasilkan suatu ayat dengan struktur yang betul. Murid-murid didapati mampu membina ayat dengan betul berdasarkan beberapa teknik pembinaan ayat yang telah diajar oleh guru mereka. Dapatan ini selari dengan kajian Loh dan Zanatun 2019 iaitu penggunaan rumus SBK dan juga kajian A. Rahman ETAL 2012 memperlihatkan teknik salak dengan pendekatan didik hibur dapat merangsang murid untuk membina ayat berdasarkan grafik dengan cepat dan efektif. Perbincangan tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Murid-murid lemah dalam penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Data min menunjukkan skor yang rendah kerana murid-murid kurang menguasai kemahiran pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan apitan. Murid-murid mungkin keliru dengan fungsi perkataan imbuhan apitan dan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka sahaja tentang fungsi imbuhan tersebut semasa membina ayat. Dapatan ini selari dengan analisis lembaga peperiksaan iaitu LPM tahun 2008 menyatakan bahawa kebanyakan ayat yang dibina oleh murid yang menduduki ujian sekolah rendah UPSR tidak mengikut penguasaan tata bahasa yang betul serta tidak gramatis. Perbincangan seterusnya mengenai perbezaan min antara murid lelaki dan perempuan terhadap tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan. Jika dilihat dari nilai min, murid perempuan min sama dengan 9.62 dan CNPAY 2.014 mencatatkan tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat menggunakan imbuhan apitan lebih tinggi berbanding murid lelaki dengan nilai min bersamaan 8.93 dan CNPAY iaitu 2.199. Sukar untuk mendapatkan kajian yang menunjukkan tentang tahap penguasaan imbuhan antara murid lelaki dan murid perempuan. Kajian dilakukan oleh Anita dan Nur Zaini pada tahun 2018 mengkaji tentang hubungan keterlibatan murid, sokongan pembelajaran dan pencapaian akademik mengikut jantina mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan berdasarkan analisis kolerasi yang dijalankan iaitu murid perempuan mempunyai hubungan yang lebih tinggi berbanding dengan murid lelaki. Kesimpulan. Baiklah, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa tahap penguasaan kemahiran pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan apitan adalah rendah. Guru-guru boleh mengambil langkah proaktif dan efektif supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan apitan. Pihak sekolah juga boleh menyediakan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan tahap penguasaan murid-murid, seterusnya meningkatkan tahap mutu pendidikan. Baiklah, itu sahaja perbincangan daripada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.